Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila anqala faslun faidah berkahwin. Situ kah? Sengih bunyi faedah berkahwin. Ngaji tak faham pun tak apa. Faidah berkahwin dan kelebihannya berkahwin. Faedah berkahwin dan kelebihan berkahwin. Setelah diketahui segala jalan yang membawa kepada kebinasaan bagi orang yang berkahwin. Sebelum ni kita belajar mengenai kebinasaan. Risiko-risiko yang akan orang hadapi apabila dia berkahwin. Gapo dia masalah. Nah, sekarang kita dok mengaji pula kelebihan dia pula. Sewajarnya pula kita mengetahui faedah berkahwin dan kelebihannya kelebihan berkahwin. Ada amalan kita belajar tapi tak boleh beramal. Tak boleh beramal lagi lah ni. Kena beramal bila-bila. Jangan gaduh nak beramal lah. Nah. Sekali pun tahu kelebihan berkahwin, tetapi jangan awak gelenya nak menikah hawa. Ngaji tak pandai apa lagi. Tak reti apa kau ya nak menikah dah. Dosalah ngaji dulu biar jadi aling dulu. Kerana apabila berkahwin ada masalah banyaklah. Masa kita kena bahagi, masa kita tanggungjawab kita gapo dia ni. Maka faedah berkahwin itu ada 5 perkara. Berkahwin ni kalau tak ada faedah pun orang nak berkahwin. Apatah lagi kalau ada kelebihan pula. Kalau tak ada kelebihan, nikah. Tentu dah orang nak menikah ni. Sekalipun misalnya tak ada kelebihan. Apatah lagi kalau ada kelebihan. Pertama, kelebihan berkahwin. Ni kalau tak berkahwin, kuasa duk kaya. Dapat anak. Toleh tak menikah nak mari anak kok kata mana. Ya tak mari kok kepala pahit tak ada. Buka pahit tu 3 ekor. Tak ada. Maka kita kena berkahwin dulu baru boleh anak. Pas lagu mana nak dapat anak? Ni tak boleh nak royak. Ni tak payah royak lah. Cara nak dapat ke anak tu. Tetapi dengan berkahwin kita akan dapat zuriat dan keturunan kita. Apa maksud zuriat dan keturunan kita? Anak kita, keturunan kita. Orang akan mewarisi banyak perkara daripada diri kita. Maka kalau kita berkahwin, anak tu keluar dalam bentuk yang halal, yang bentuk yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak berkahwin, boleh anak pun tidak diberkati Tuhan. Dan anak tu akan menderita selama-lamanya. Kerana status hubungan dia dengan ayah dia ke apa tidak diiktiraf oleh syarak. Faedah kelebihan berkahwin yang pertama dapat anak. Dapat anak adalah asal bagi kelebihan yang dituntut pada perkahwinan. Ingat, asal usul faedah kelebihan yang paling utama dalam berkahwin adalah supaya melahirkan generasi anak-anak. Orang dulu menikah tak boleh anak, nikah pula. Tak boleh anak pula, nikah pula. Tak boleh anak pula, nikah pula. Biar tu biar anak, biar boleh anak. Kerana maksud dengan berkahwin itu ialah menghasilkan anak supaya alam ini tiada sunyi daripada jenis manusia. Supaya generasi manusia semakin berkembang biak.
rimau, gajah, bewok, serati, dia nak mengembangkan spesies dia. Manusia juga nak mengembangkan spesies dia. Nak meramaikan jenis makhluk dipanggil manusia atas muka bumi ni. Mula-mulanya Nabi Allah Adam alaihi salam dengan isteri dia, Siti Hawa. Lepas tu boleh anak pula. Boleh anak sampai sekarang lah berkembang biak. Apabila Tuhan buat lagu tu, maka malaikat maut kata manusia ni kalau beranak lagu tu sudahlah. Seloklah dunia ni, hancurlah, penuh lah. Maka katanya Allah Ta'ala, jangan bimbang malaikat maut, aku akan cipta ke kematian, mati. Hok hidup berapa ribu, hok mati pun berapa ribu. Kalau beranak hidup saja, mati tak ada, pecah lah bumi ni. Tetapi jangan bimbang, untuk mengawal dia adalah dengan cara mencipta kematian. Hidup 100,000 hidup, mati juga 100,000. Kerana lagu tu lah, kalau kita tengok dalam hutan pun, hukum rimba pun lagu tu juga. Kijai dengan rimau. Kijai pakat makan, rimau pakat makan kijai, perok, maka habislah kijai, sikit tinggal kijai. Maka rimau pun susah nak dapat makan ni, akhir sekali rimau pula mampu. Apabila rimau mampu, kurang pula kijai pula berkembang. Kohorama. Apabila kohorama, rimau hok sikit ni makan, beranak, kohor banyak, hok ni pula kurang. Kurang kembang lagu tu. Maka itulah sistem alamnya lagu itulah. Dan demikian sepakat muafakat dengan keredaan Allah Ta'ala dan Rasul dia, mengembangkan zuriat, meramaikan spesies manusia ini. Lebih-lebih lagi orang yang bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah ini, sepakat kata mendapat redha Allah Ta'ala dan redha Rasul dia. Dapat redha Allah dan dapat redha Rasul dia. Maka antara faedah dapat anak itu ialah, kita apabila dapat anak, apa dia faedah daripada dapat anak? Adakah dapat anak tu kelebihan saja? Pertama, berterusan mendoakan bagi kedua ibu bapanya selepas kematian mereka itu. Lepas pada kita mati, sekurang-kurangnya anak kita boleh mendoakan kepada kita. Kalau kita tak ada anak kita tak boleh nak doa lah kitanya. Kalau ada anak, sekurang-kurangnya lepas pada kita mati, dia duk minta istighfar, duk minta maaf atas dosa-dosa kita. Kalau tak ada anak, tak ada lah kelebihan anak mendoakan ibu bapa. Tak dapat kelebihan itu. Kedua, anak itu dibilangkan, dikira sebagai amalan yang soleh, yang kekal selepas kematian mereka itu. Anak-anak ini dikira amalan kita juga. Kita beranak, lahir dapat anak, kita beri didikan agama, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia berdoa, dia gapo. Sekalipun kita sudah mati, amalan-amalan dia dikira amalan kita juga. Dikira amalan kita juga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata gapo, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Maksudnya apabila mati seorang anak Adam, manusia ni dipanggil anak Adam ataupun anak cucu Nabi Adam. Saya bukan cucu dia, saya cijak nyak. Tetapi manusia menisbah ke anak cucu juga. Biarlah bukan cucu betul. Berapa ribu generasi dah kita ni dengan Nabi Adam alaihi salam. Maka apabila matilah manusia, anak Adam ni manusia, spesies makhluk dipanggil manusia.
Nescaya putuslah segala amalan dia. Amalan anak ada saat ni tak boleh beramal dah apabila kita mati. Apabila mati nak semaya tak boleh, nak puasa tak boleh, nak zakat tak boleh, nak buat amal ibadat, nak menambah ke kebajikan tak ada dah. Tak ada gapo satu dah. Nak tambah subhanallah sebutir tak boleh dah. Habis dah peluang awak untuk buat amal ibadat. Melainkan daripada 3 perkara jua. Yakni 3 perkara itu masih dikira amalan kita sekalipun kita sudah mati. Selain daripada 3 amalan itu, tu bukan amalan kita. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak gapo dah. Kecuali lah orang yang hidup buat amalan, zikir, selawat, ada pahala, hadiah kepada kita. Tu tak apa. Manakala kita sendiri tak boleh nak tambah amalan dah apabila kita mati. Pertama, sedekah yang diwakafkan. Kita sedekah. Kita buat masjid, kita buat pondok, kita buat tempat pengajian agama, kita buat tempat stesen sembah, kita buat tempat-tempat yang kekal, kita wakaf ke bangunan ke gapo dia untuk kegunaan orang awam, maka hak tu dikira pahala bagi kita. Sekalipun kita mati dah tu dia. Siapa dia wakaf masjid ni? Lama dah mati, 100 tahun lepas dah mati. Tapi orang duk semaya, orang duk guna, semua pahala naik kepada orang je wakaf tempat tu. Tak syarat masjid, buat jalan raya, buat gapo pun dapat pahala belaka. Saya wakaf lah jalan raya ni, saya bui jalan ni, tanah saya untuk buat jalan raya. Saya wakaf untuk kegunaan semua makhluk Tuhan. Maka babi lalu pun boleh pahala, anjing lalu boleh pahala, sumuk lalu boleh pahala, ular, sawa lalu boleh pahala. Manusia sok kira. Manusia pergi kerja boleh pahala, manusia pergi belajar boleh pahala, pergi masjid lalu jalan tu boleh pahala. Orang cari nafkah boleh pahala, bini nak beranak atas pergi hospital boleh pahala kerana jalan kita wakaf. Orang lain ni kedekut nak pergi tanah, nak pergi jalan. Sebab tanah ni saya lah, tanah kita ya kat kita nak pergi ke orang. Maka orang saya nak. Sedangkan Nabi Muhammad suruh wakaf supaya pahala tu antara pahala paling besar adalah wakaf buat jalan. Kalau masjid tak semua orang boleh naik masjid. Orang hit tak boleh naik masjid. Orang gila tak boleh naik masjid. Orang tapi kalau wakaf jalan ni, babi pun lalu boleh pahala. Bukan kata manusia, babi lalu boleh pahala. Masjid, kalau buat masjid, ada babi jadi imam? Tak ada. Maka orang kata pahala paling besar wakaf buat jalan. Wakaf jalan. Ada tanah kau apa dia kau beri untuk orang buat jalan, boleh pahala besar. Orang tak ada air semaya lalu pun tak syarat gapo dia boleh pahala belaka, memudahkan urusan orang Islam. Kedua, ilmu yang beri manfaat. Dia beri ilmu kepada seseorang. Seseorang pun guna ilmu dia. Ilmu masuk, ilmu agama, ilmu dunia pun hak penting ilmu tu manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada manusia. Semua tu boleh pahala belaka ke dia kerana menolong kepada masyarakat, beri pengetahuan ilmunya. Maka sekalipun tuan tu mati lama dah, tetapi pahala dia masih berterusan sampai sekarang kerana mengajar ilmu yang sangat berguna kepada orang. Orang ni pandai kerana kita. Orang ni pandai baca Quran, orang ni pandai masuk, orang ni pandai menukar kelebihan-kelebihan. Boleh pahala kita belaka. Ketiga, anak yang soleh yang meminta doa baginya. Ketiga, dikira amalan kita lagi adalah kita melahirkan anak-anak yang soleh yang berdoa. Katanya ulama tak syarat berdoa kepada dia. Kalau dia tak berdoa pun semua kebaikan anak soleh itu dapat hasilnya kepada ibu bapa yang mengajar dia. Ibu bapa tak ajar tapi dia duit, bayar yuran atas anak ngaji pondok, anak boleh baca Quran, anak kenal Tuhan, anak betul semaya, maka boleh pahala dia semaya pas tua,
hasil daripada bayar yuran mak ayah dia, maka boleh pahala pak dia. Lagu tu. 3 benda dikira amalan kita sekalipun kita mati. Selain daripada 3 amalan tu, tak boleh nak buat dah, tak boleh nak buat guana, tak boleh nak buat dah amalan kita. Habis dah apabila mati tak boleh nak buat apa dah. Maka perbanyakkanlah wahai manusia pada memberi sedekah. Mudah-mudahan sedekah sekalipun tak banyak, RM1, RM2 pun, hak penting orang nak buat wakaf ni. Orang nak buat pahala kebajikan, orang nak buat pondok, orang nak buat masjid, kita pun bui. Orang nak buat jalan ni, kita pun bui sikit. Dan berbuat wakaf. Wakaf hak penting ni. Wakaf lah gapo-gapo telaga, gapo dia. Siapa dia boleh minum telaga tu, gapo dia pun boleh pahala besar. Menuntut ilmu dan belajar serta mendengar ilmu yang beri manfaat. Banyak ke menuntut ilmu, belajar ilmu yang manfaat, mendengar ilmu, dengar nasihat, dengar teguran, dengar gapo macam-macam lo ni. Kalau kita tak boleh pergi dengar kuliah, kita dengar kod live. Lo ni ada macam-macam saluran nak belajar ilmu. Benda lain kita tengok banyak dah. Sekurang-kurangnya sehari biar aja agak tengok. Orang-orang nasihat kepada diri kita. Boleh pahala. Dan berdoalah semoga engkau dikurniakan anak yang soleh, anak yang baik. Kerana anak yang baik itu dikira pahala bagi ibu bapa dia. Kalau kita melahirkan anak yang jahat, tengok bapa anak tu jadi jahat. Kalau anak tu jahat daripada hasil usaha dia sendiri, dialah yang tanggung dosa apa. Tapi kalau budak tu jahat kerana hasil didikan kita, kitalah yang akan menanggungnya. Lagu tu. Sebab itulah anak yang soleh itu dikira pahala. Sebagaimana anak yang jahat itu dikira dosa kepada ibu bapa kerana dia yang mengajarnya. Kerana 3 perkara ini jua yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu selepas bercerai nyawa kamu daripada badan. Apabila mati, 3 perkara inilah yang membantu kamu. Dikehendaki dengan anak yang soleh dalam hadis tersebut itu ialah anak yang mukmin. Pertama kena Islam. Kalau bukan Islam, tak masuk dalam kategori hamba yang soleh yang baik. Sekalipun melahirkan anak tapi anak kita tidak orang mukmin, berat bungkus. Sekalipun dia orang paling baik sekali, orang yang paling banyak buat kebajikan, orang yang paling banyak buat usaha amal, tolong orang ke gapo, tapi dia bukan orang mukmin, tak masuk dalam kategori anak yang soleh. Syarat pertama anak yang soleh adalah anak yang beriman dengan Tuhan. Kerana doa orang yang mukmin bagi ibu bapaknya itu memberi manfaat. Doa orang mukmin memberi kesan kepada ibu bapa dia. Sama ada ia soleh ataupun fasik. Jadi waladun salihin sini katanya ulama, anak yang soleh, anak yang mukmin, beriman dengan Tuhan. Sekalipun dia bukan orang baik tapi dia berdoa kepada Allah, maka doa dia diterima kerana doa kepada ibu bapa dia. Maka ia diberi pahala kepada ibu bapanya itu sebab doa anaknya, dan demikian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya kepada kedua ibu bapa. Anak dia jahat, anak dia tak tutup aurat, anak dia makan arak, anak dia tak tinggal semaya. Tetapi anak dia kata, saya nak buat pahala kepada ayah saya nak sedekah, nak buat makan, nak sedekah, nak buat tahlil. Siapa kau dak pahala daripada anak yang fasik? Ya, siapa pahala juga. Kerana awaladin salihin ini waladin mukmin maknanya. Anak yang soleh, anak yang beriman maknanya. Sekalipun dia fasik, tapi kalau dia berdoa, insya-Allah Tuhan terima doa dia. Tak syarat kata anak-anak yang soleh, yang bertakwa saja sampai pahala kepada ibu bapa. Tak. Anak hak tak soleh pun, hak fasik pun sampai pahala. Setengah daripada faedah dapat anak itu, gapo dia lagi faedah mendapat anak ini, di samping dapat doa, di samping macam-macam lah dikira pahala kebajikan anak ni,
Iaitu ia memberi manfaat bagi ibu bapanya pada hari kiamat apabila anaknya itu mati pada ketika masih kecil. Kalau seorang tu ada anak, tiba-tiba anak dia Tuhan ambil ketika kecil. Ambil sebelum balik lah ketika kecil ini, sebelum sampai umur balik. Umur 10 tahun, umur 13 tahun, tak ada balik lagi lah. Umur 2 tahun, umur setahun, umur berapa dia? Berapa? Apabila kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tifla yajurru li abawaihi ilal jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada hadis Sayyidina Ali. Maksudnya, kanak-kanak kecil yang mati itu akan menarik kedua ibu bapaknya masuk ke dalam syurga. Budak-budak hok mati, maka dia akan mati dibangkitkan. Apabila dibangkitkan, disuruh masuk syurga, tak boleh masuk dia. Bapa awak tak boleh masuk syurga, saya nak ibu bapa saya juga masuk syurga. Maka malaikat-malaikat akan panggil. Siapa dia ni? Mokpok kepada budak ni. Nama sekian-sekian. Mari, masuk sekali. Temui anak awak masuk dalam syurga. Kelebihan, kalau orang tak ada anak, tak ada keistimewaan tu. Keistimewaan ni hanya boleh bagi orang yang ada anak dan mati. Bukan suruh doa anak kita mati. Tetapi kalau mati pun ada kelebihan, kalau hidup pun ada kelebihan anak ni. Nah. Syarat sebelum pada balik. Kalau lepas pada balik, boleh tarik kita tak? Tak boleh tarik kecuali anak kita tu ulama. Kalaulah anak kita tu orang yang hafal Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Kalaulah anak kita itu mati syahid, mungkin. Manakala semata-mata boleh anak, tak boleh nak tarik ibu bapa kita masuk syurga, tak boleh. Kecuali sebelum pada balik. Dan lagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahawa kanak-kanak yang kecil itu dikatakan baginya. Nabi kata apa? Apabila hari kiamat bagi anak-anak yang mati kecil dikatakan baginya dengan suara, masuklah engkau ke dalam syurga. Dengan suara bunyinya suruh budak-budak hak mati kecil masuk dalam syurga. Maka ia berhenti di pintu syurga, tak boleh masuk, duk berhenti gitu. Maka berteriaklah ia di sana dalam keadaan yang sangat marah, ngamuk. Budak-budak yang ngamuk tak boleh masuk syurga. Dalam syurga pun tak boleh masuk. Lalu ia berkata, budak kok mati kecil sana berkata, "Gapo aku tiada mahu masuk ke dalam syurga, melainkan kedua ibu bapakku bersertaku juga." Nak masuk boleh. Ibu bapa hamba kena masuk sekali. Maka berkatalah malaikat yang menunggu pintu syurga. Malaikat yang kata pintu syurga lagu mana? Masukkanlah kedua ibu bapakmu itu bersamamu ke dalam syurga. Nah, jangan bunuh anak kita pula. Bunuh anak hamba, biar dia tarik hamba. Bunuh anak tak boleh lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang ada baginya seorang anak perempuan, ada anak perempuan. Bapa Nabi sebut anak perempuan kerana orang suka anak lelaki berbanding anak perempuan. Kelebihan anak lelaki sangat banyak berbanding anak perempuan. Anak perempuan ni kita jaga bui agama comel-comel, jaga kesihatan dia, jaga. Mari orang jatuh ambil dia, pergi duduk dengan orang jatuh tu, tak boleh duduk dengan kita. Manakala anak jatuh pula, dia nikah pun dia kena duduk dengan kita. Anak tina, kalau duduk nikah, kena duduk dengan suami dia. Tu anak tina. Sebab tu Nabi kata siapa dia yang ada baginya seorang anak perempuan. Apabila ada anak perempuan, diajarinya adab, ajar adab. Ajar anak kita, Mek, benda ni jangan dok buat, tak baik. Benda ni orang tak suka.
Jangan buat depan orang tua tak baik. Nak makan, nak minum. Kalau tengok orang tua, tolong dia. Gini-gini. Jangan litah orang tua. Nak pergi depan pada orang tua. Kena royak adab budak-budak yang tak tahu. Kita ajar adab dia. Sehingga dia jadi orang yang beradab. Dan membaik ke adabnya. Ajar sungguh-sungguh. Ajar biar molek. Lah ni ibu bapa anak nak suruh jadi juru. Butir habuk tak pernah ajar adab. Pas budak nak tahu lagu mana adab orang tua. Tiba-tiba dia khoyal nak suruh anak dia beradab. Dia tak pernah ajar. Khoyal semata-mata. Maka ibu bapa lagu tu. Ibu bapa yang tengah khoyal. Kena ajar dulu adab gapo-gapo. Tiba-tiba budak tidak ada adab marah. Reti marah sahaja. Ajar tak sih. Ya kena ajar. Ajar pula nak suruh lekat lama mana. Kena ajar ketika kecil. Jangan ajar ketika besar. Ajar ketika besar tak dengar kata dah. Dan dia jadi buluh dah. Kita paut-paut dia tak bekah atas muka. Terbelah lah muka kita. Manakala nak suruh jadi pelembut dia. Ketika dia masih rebung. Masih lembut lagi kita nak bentuk lagu mana boleh. Maka budak ni ketika kecil kena ajar. Jangan budak main gapo-gapo tak ajar. Sengih orang tua. Bahasa orang tua tak erti. Anak-anak main kubab gapo dia kau pergi rumah orang ambil kayu katok goni kau gapo. Oh budak ke. Ambil kayu katok atas pok. Tak erti jaga anak. Beranak erti adab tak erti. Anak memang dia tak erti. Betul dah tak salah dia budak dah. Kerana budak dia tengah duk belajar. Dia tak tahu betul kau salah. Sebab itulah Nabi. Nabi antara Nabi pesan jauh ke masjid daripada budak-budak. Apa? Orang gila, budak-budak, orang hik. Jangan mari dekat dengan masjid hamba. Ulama kata apa budak-budak juga dilarang masuk dalam masjid kerana mengganggu. Orang nak semayang, orang nak berzikir, orang nak gapo. Maka antara kesal budak masjid duduk selok kain tu imam misalnya, maka budak tu jadi pendek umur. Duduk dalam majlis, ganggu majlis, maka orang dalam situ pun doa tak comel kepada budak tu. Akhir sekali budak tu jadi keras kepala, jadi sakit, jadi goni, macam-macam perangai jadi pelik gapo kerana didoa oleh orang duduk dalam majlis tu. Lagu tu. Maka kena jaga adab, ajar adab kepada anak. Maka kalau kita ada anak perempuan, kita ajar adab dia dan memberi makanan kepadanya, kita jaga moleklah, beri makan, berjaga adab dan membaikkan makanan dia, beri makanan molek-molek, jangan makanan hok kosi-kosi dan menyempurnakan dengan segala nikmat yang Allah Taala sempurnakan atasnya itu. Maka jaga belakalah semua keperluan dia untuk pembesaran dia anak tino saat ni. Nescaya anak perempuan itu memeliharakan baginya pada pihak kanan dan pihak kirinya daripada api neraka hingga ia masuk dalam syurga. Kalau anak kita latih tarbiyah lagu tu, insya-Allah di hari akhirat anak tino tu kita yang menjaga kita sehingga tak kena api neraka. Kanan kiri anak kita cara. Api nak mari anak kita cara sehingga boleh masuk syurga. Lagi sabda Nabi SAW, maksudnya tiada seseorang yang memberi rezeki kepada anak perempuan. Kita ada anak perempuan, kita sayang ke dia, beri makan ke dia, beri gapo ke dia. Maka ia memberi kebajikan kepada keduanya dengannya. Nescaya aku dan dia di dalam syurga seperti keduanya dan ia memacokkan sekalian jari tangannya yang mulia. Maka katanya Nabi, siapa dia yang buat baik kepada anak perempuan? Orang Arab ke, orang gapo dia tak suka anak perempuan. Dia suka anak lelaki. Kerana lelaki mewarisi diri kita, keturunan kita. Kalau anak perempuan dia akan berkahwin dan mewarisi keturunan orang lain, bukan keturunan kita. Maka jadi macam tak berapa nak berbangga dengan anak perempuan. Maka Nabi kata siapa dia yang boleh anak perempuan, dia cara molek, beri makan, jaga akhlak molek, maka dia dengan aku seperti dua ni. Nabi sebut lagu ni, memacokkan gini.
Maknanya dekatnya aku dengan dia di dalam syurga seperti lagu ni. Kerana dia menjaga anak perempuan dia, kelebihan pahala lain je lah boleh masuk syurga. Tapi masuk syurga pun duduk lagu ni. Nak dekat dengan aku. Duduk lagu ni. Bukan duduk lagu ni, duduk lagu ni. Kalau duduk lagu ni maknanya serentak. Nabi sebut dalam hadis, aku dan hari kiamat seperti ini. Dalam riwayat kata ketangi duduk lagu ni. Berarti dekatnya hari kiamat dengan Nabi Muhammad. Dekat dah. Ada riwayat kata tak, Nabi tunjuk ke depan gini. Serentak. Aku dan hari kiamat lagu ni. Lagu ni maknanya serentak. Aku lahir tu menunjukkan kiamat nak berlaku dah tu. Kalau selagi mana aku tak wujud, aku tidak dibangkit. Berarti kebangkitan aku sebagai Nabi seolah-olah kiamat gini dah. Ada riwayat kata duduk lagu ni. Duduk gini maknanya dekat dah. Maka ada riwayat kata lagu ni, ada riwayat kata lagu ni. Jadi hak ni gini. Aku dengan dia pada hari kiamat. Lagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kunna lahu salasu banatin aw salasu akhawatin fattaqallahu wa aqama alaihinna kana ma'i fil jannati hakaza wa auma bis sababati wal wusta. Maksudnya siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan, seorang, 2 orang, 3 orang anak perempuan. Atau 3 saudara perempuan, dia ada 3 adik perempuan, ataupun 3 kakak perempuan, ataupun kakak seorang 2 adik, kau ikutlah. Oh, penting ada adik-beradik tino. Ia bersabar atas kesusahan mereka dan di atas keduanya. Sabar dia cara ke adik tino dia, sabar dia cara kepada anak tino dia. 3 orang ni, orang tino ni payah nak dengar kata. Orang tua kata Pero kubaskan dia lebih mudah daripada pero seorang orang tino. Anak dara. Payah tak dengar kata. Maka Nabi pun sebut. Kerana payah nak cara anak tino ni. Maka Nabi sebut kelebihan banyak. Bapa tak sebut melihara anak lelaki. Sebab orang lelaki dia mudah basuh sikit. Sekalipun payah dia, tapi dia mudah. Orang tino sekalipun mudah, tapi payah. Nabi sebut kelebihan. Siapa dia yang bersabar ada 3 adik-beradik tino. 3 anak tino. Nescaya Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga dengan kelebihan rahmat kepada mereka itu. Dan Nabi pun sebut tunjuk ini. Masukkan namai adalah memasukkan Rasulullah, Allah Ta'ala, dia akan bersama aku di dalam syurga. Begini katanya Nabi. Seperti sababah wal wusta. Sababah ni, sababah jari tunjuk dan jari tengah wusta. Maka seorang lelaki bertanya, jika 2 orang wahai Rasulullah. Saat ni dia kata 3 orang. 2 orang lagu mana ya Rasulullah? Adakah seperti demikian itu? Maknanya boleh pahala kebajikan duduk dekat denganmu juga ya Rasulullah. Sabda Nabi maksudnya 2 orang perempuan seperti itu juga. Ya 2 orang pun tak apa juga. Ada anak tino 2 orang, kita cara molek. Ataupun ada adik 2 orang, kita cara molek. Kita abang ke apa. Kelebihan dia kata. Maka lelaki itu bertanya lagi, atau seorang perempuan wahai Rasulullah, adakah lebih? Kalau seorang lagu mana Ambo ada seorang adik ambo tino. Ambo ada seorang anak tino. Lagu mana? Sabda lagi maksudnya atau seorang seperti demikian juga kelebihan dia. Dan lagi sabda daripada Zuhair bin Alqamah.